Okay, jadi semoga pada pelajaran hari ini bertajuk memberi manfaat kepada orang lain juga, okay, insya-Allah membuka mata hati kita, kerana apa yang kita nukilkan dalam buku ini bukanlah satu benda yang susah sangat, yang sukar untuk kita faham pun. Dia adalah kehidupan sehari-harian kita. Okay, semua kita boleh insya-Allah menjejakkan kaki kita ke dalam syurga itu, kerana bukan dengan aksaru amala, yakni amal yang banyak untuk kita masuk ke dalamnya, bukan asbab solat dan puasa kita sangat, tetapinya kerana ahsanu amala, yakni amal-amal kita yang baik. Alhamdulillah, angan-angan ke Firdausi, muka surat 56 hari ni. Betul ke 56? Kan 56. Baik, alhamdulillah, mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okay, wajah-wajah yang dirindui di Masjid Al-Mu'minun Subang. Okay, kita berada di sini untuk setiap hari Khamis minggu yang keempat. Okay, setiap hari Khamis minggu yang keempat. Jadi alhamdulillah, Allah izinkan kita bersama-sama. Pada pertemuan yang lepas kita mengaji buku Angan-Angan ke Firdausi yang saya tulis pada asalnya dulu, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, adalah daripada hasil pembacaan buku Bidadari di Pintu Firdausi. Okey, jadi kita ulas satu persatu apa yang menyebabkan wanita itu masya-Allah dipuji sampai ke akhir episod kehidupannya dan membuka banyak mata hati. Penghujung kuliah kita pada tahun 2021, tahun lepas lah, okay? Lebih kurang sebulan yang lepas. Itulah dia, kita berakhir pada setia pada pasangan, yakni taat pada suami. Okay, jadi bila kita membahaskannya, alhamdulillah kita dapat ramai respon ketika itu. Okay, jadi semoga pada pelajaran hari ini bertajuk memberi manfaat kepada orang lain juga, ya, insya-Allah membuka mata hati kita, kerana apa yang kita nukilkan dalam buku ini bukanlah satu benda yang susah sangat, yang sukar untuk kita faham pun. Dia adalah kehidupan sehari-harian kita. Okay, semua kita boleh insya-Allah menjejakkan kaki kita ke dalam syurga itu, kerana bukan dengan aksaru amala, yakni amal yang banyak untuk kita masuk ke dalamnya, bukan asbab solat dan puasa kita sangat, tetapinya kerana ahsanu amala, yakni amal-amal kita yang baik. Macam mana nak jadi baik itu? Amal yang benar-benar ikhlas kita persembahkan kepada Allah. Jadi kita sibuk mencari yang jauh. Kan orang kata kalau kita nak sebutkan gajah depan mata tak nampak, tapi semut seberang laut kita nampak. Dalam bab nak masuk syurga ni, kadang-kadang sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sibuk mencapai yang jauh. Yang dekat depan mata kita ni kita buat tak tahu je. Padahal Allah dah buka luas, kan? Allah tarik kita ke dalam syurganya.
Seolah-olahnya kita pula yang menarik diri kita untuk keluar daripada jalan-jalan syurga itu. Allahu Akbar. So antara jalan-jalan syurga untuk kita berangan-angan ke Firdausi ini, kita jadikan kenyataan, kita mulakan pada bulan ini, minggu ini, dengan memberi manfaat kepada orang lain. So kita bedah buku, kita baca satu persatu. Adakah yang belum ada buku angan-angan ke Firdausi? Saya pula hari ni tak bawa dari kat nak sampai tadi cakap dengan Ustaz, dia selalu kalau buku ni kita bawa ada dalam kereta, tapi kali ni lupa pula. Buku lupa nak bawa, keropok leko pula ingatnya. Salah sungguh. Okay. Baik, kita tengok. Membaca buku Bidadari di Pintu Firdausi tambah memuhasabahkan diri kita. Insaf. Itu tulisan saya ketika itu. Tugas almarhumah yang kita ceritakan sebagai bidadari di pintu Firdausi sebagai guru sudah cukup memberitahu kepada kita betapa berkongsi ilmu dengan seramai hamba Allah kelak ia akan memberi manfaat kepada diri sendiri. Ilmu ni sahabat-sahabat dirahmati Allah pelbagai. Kita faham ilmu ni yang kita duduk belajar sampai dapat PhD, duduk universiti. Maka berjauh hatilah orang yang tak pijak kaki ke tangga universiti. Kan ada orang yang cukuplah mengaji. Saya Alhamdulillah Ustazah SPM dulu dapatlah banyak A. Tapi sebab saya anak orang susah, saya tak mengaji sampai universiti. Saya tak pandai jugalah. Tak semestinya orang yang tak ada sijil, sahabat-sahabat adalah orang tak pandai. Siapa menekuni kitab Latahzan, kita belajar bahawa siapakah orang yang bodoh. Orang yang bodoh tu adalah orang yang tidak ada keimanan kepada Allah. Kan belajar macam-macam, tapi dengan ilmunya itu sama sekali tidak mendekatkan dia kepada Allah. Itulah orang bodoh. Allahu Akbar. Jadi kalau kita faham, tu kalau kita minum apa, kita boleh tanya dua orang haji kita ni lah. Kalau kita pergi kedai mamak ke apa, dia tarik 3 layer. Ada ke tidak kan? Saya tak reti lah nak minum benda macam tu. Kenapa dia nampak 3 layer? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang-kadang bila saya tanya rasa dia macam mana? Bang sedap ke? Sedap lah. Kan macam-macam rasa ada. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita minum satu pun kalau kita menikmatinya, wah hilang dahaga tu sama je sebenarnya. Kan tak adalah kalau kita minum 3 layer tu sampai 3 hari kita tak payah minum air pula dah, tak ada. Kan tapi sebenarnya subhanallah bila kita dapat satu ilmu makin mendekatkan kita kepada Allah, itulah hamba Allah yang jauh lebih berkualiti. So kita tepuk dada tanya iman di mana tahap ilmu kita sekarang. Kita kenal diri kita. Macam-macam kita belajar, adakah makin mendekatkan kita kepada Allah? Dan ada orang banyak salah faham. Kita tak nafi, tetapi orang yang belajar agama, menadah kitab, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kata itu boleh menolak diri dia dekat kepada Allah. Tapi tak juga belajar agama saja tapi tak beramal dengan kehidupan beragama. Ini bahaya. Okay? Jadi ada orang yang tak belajar agama tapi Masya Allah dia tahu tentang solat, jaga sungguh solat-solatnya tak tinggal. Tapi ada orang yang tahu tentang kewajipan solat tapi dia buat ala balai je orang kata. Kan yang penting aku solat sudah. Dia tak menekuni sungguh-sungguh, dia tak mengkhusyukkan diri dia dalam solat. Jadi ni bahaya. Okay, sebab apa? Nampak macam belajar agama tetapi kehidupannya tidak beragama. Terlibat dengan penipuan, terlibat dengan rasuah, mengambil juga yang haram. Tak diambil secara terang-terangan tapi dia tipu diri dia sendiri sedangkan sebenarnya dia sedang menipu Allah. Ini bahaya. Okay? Jadi biarlah kita belajar yang seadanya tetapi kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Subhanallah. Baik, jadi jangan faham. Kesian kalau ada yang faham, Ustazah anak saya seorang pun tak ada Al-Hafiz, seorang pun tak ada Ustaz. Kak, berapa ramai orang yang mengadu pada Ustazah, nampak je macam orang yang hafal Quran tapi stop masa tu lah. Hafal 30 juzuk lepas tu dah tak pernah nampak dia baca Quran dekat rumah. Sedih. Bukan semua sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak dikejut subuh pun payah Ustazah. Macam mana ni? Nak jadi ustaz macam mana? Bangun subuh pun kena kejut berkali-kali. Subhanallah. Ini kita tak nak berlaku kepada siapa sahaja yang namanya belajar agama. Sebab sepatutnya kita mendalami ilmu agama makin tunduk hati kita kepada Allah. Makin datang rasa takut kepada Allah. Tapi akhir zaman sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, aduan-aduan macam ni makin menakutkan kita. So tak ada rasa ke dengan ilmu tu dia makin tunduk kepada Allah?
Tak ada rasa ke dirinya itu tertarik kepada jalan-jalan Allah? Kan cukup habis silibus, dapat dah sijil yang diidam-idamkan, bidang agama yang diambil dekat universiti. Okay, saya ulang, bukan semua. Tapi seandainya ada yang berlaku demikian, sangat menyedihkan. Kalau orang kata dia pakar dalam bidang matematik, bahasa Inggeris, sains kan, dia lupa dengan apa yang kewajipan dia sebagai orang beragama Islam sepatutnya, kita tak heran sangat. Tapi pendidikan Islam, dulu zaman saya belajar lagi, mereka kata ni pelik sungguh ni. Orang pendidikan Islam pula yang ada yang jadi gay, ada yang jadi lesbian sebagainya. Orang yang belajar matematik pula siap boleh jadi imam sebagainya. Ni berlaku walaupun terpencil. Kalau zaman saya belajar ada wujud macam tu, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, tak heranlah tahun 2022 ni dah pakat terbalik segala. Bayangkan 20 tahun akan datang. Kan sebab itulah bila kita tengok ilmu konon yang kita dapat daripada hujung jari kita ni, kita kata ni zaman kita ni, zaman ibu-ibu yang sedang nak merebut syurga Allah, menjadikan angan-angan Firdausi ini sebagai kenyataan. Para alim ulama kita masih ramai di atas muka bumi Allah. Ada orang yang sudi nak menegur kita. Bayangkan ulama makin lama makin pergi meninggalkan kita. Dan dunia ini semakin tua. 20 tahun, 30 tahun akan datang anak-anak generasi yang baru kita lahirkan hari ini, bagaimana mereka nak menepis segala fitnah, segala godaan-godaan yang hanya di hujung jari je boleh dapat. Hari ini kita mungkin sekali scroll je, semua ada. Google semua ada. Ustaz Azhar selalu cakap yang tak ada apa dalam Google tu, mak ayah kita je tak ada kan. Mak ayah kita tak ada, satu lagi apa yang tak ada? Kita Google tarikh mati kita, tak jumpa. Tarikh mati Ustazah Muzayyanah Abdullah, puas cari. Keluar tarikh lain, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, jadi maksudnya kita nak sebutkan apa yang tak ada, semua ada. Nanti zaman anak cucu kita lagi lah macam mana mereka nak menepis kekuatan iman mereka ni yang merisaukan. Okay, sebab hari ni kita duduk diam kat rumah saja pun kita boleh terjebak dengan pelbagai dosa. Allahu Akbar. Okay? Baik, satu persatu kita perhatikan. Siapa sahabat-sahabat dalam talian yang dah semakin ramai ni, kita tengok buku Angan-Angan ke Firdausi muka surat 56. Muka surat 56. Ramai yang ada ni, tapi yang tak ada boleh hubungi tim khidmat Ustazah Zai insya-Allah. Rakan-rakannya menyatakan si bidadari syurga itu sentiasa tersenyum bila sampai di sekolah untuk memulakan tugas. Cerita-cerita yang sebelum ni kita tahu antara sifat dia adalah orang yang sentiasa mempamerkan senyum. Barulah kita faham kenapa Nabi SAW suka sangat seolah-olahnya satu perbuatan yang kita buat dapat pahala walaupun tak pakai apa-apa modal. Senyum saja, bukannya kena berlari 100 meter. Senyum sahaja pun dah dapat pahala, jadi ibadah. Sepertinya orang yang sedang bersedekah. Subhanallah, bukan mudah. Jadi kena latih sahabat-sahabat. Ustazah Zai selalu cakap, macam susah kalau muka saya ni memang dari dulu memang nampak garang Ustazah. Memang muka saya memang muka macam ni. Kita tak boleh mememangkan dia. Faham tak sahabat-sahabat? Kita kena latih. Cubalah kita duduk depan cermin. Latih muka kita. Memang garang kot. Kan sebab apa? Sebab mata sepit. Kan kening nipis macam tu kot. Kena latih lah. Jadi umur-umur kita dah macam ni, kena latih senyum seorang-seorang. Kan senyum muslimat dirahmati Allah apa pun yang berlaku. Sebab seorang guru, kawan-kawannya pelik bila sampai aja dekat sekolah macam tak stres dengan kerja. Guru ni selalu mengadu, atas tekan dia, bawah tekan dia, anak murid yang keliling dia pun tekan dia. Jadi boleh gila sebelum waktunya kalau tak kuat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu yang sahabat-sahabat saya. Kau senang lah Zai ngajar mokcik-mokcik kat masjid, dia kata kan. Dia pun komplain kat Ustazah kan. Pahal kau orang cakap senang pula kan, tak payah nak siapkan bahan bantu mengajar kan. Kau duduk je bercakap mokcik-mokcik tu, dengar lah dia. Kalau yang tersengguk pun sengguk aje lah kan. Kau tak berani kan nak rotan makcik-makcik tu. Kalau kau rotan pun tak ada siapa datang. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya faham betapa stresnya mereka. Susah kadang-kadang nak senyum, dia kata. Tapi guru yang seorang ni Masya Allah datang dengan senyuman, seolah-olah satu semangat baru. Dan bila kita tersenyum pada kelompok yang susah nak senyum, automatically orang pandang muka kita, dia membawa satu aura positif. Faham tak sahabat-sahabat? Kalau orang tengah stres, kita datangi dia dengan wajah yang stres juga, stres campur stres jadi apa? Kan memang kusam, gelap, gelita, tak nampak jalan lah.
Kawan tengah stres, kita datang dia bawa nasi goreng bodoh. Ustazah suka sebut macam tu. Kenapa malam tadi masak nasi tak habis, pagi-pagi tak boleh nak keluarkan ayam, udang segala. Kalau aku biar je nasi sejuk ni nanti buang. Telah Nailio lapar pula sebut nasi goreng bodoh kan. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pun goreng lah. Bawa pergi sekolah, bawa pergi pejabat, bawa pergi tempat kerja. Tengah hujung-hujung bulan pula, anak-anak bujang kata, "Hey, siapa yang lapar tak sarapan lagi nak makan? Akak buat nasi goreng tadi kat rumah." Kak, bodoh-bodoh pun sedap lah nasi goreng akak tu. Sedap lah sebab free kan. Sedap sebab free. Ni akak bahagi ni bawa supaya akak tak membazir, tak buang dalam tong sampah. Satu benda yang sekejap je kita nak buat, tapi membuatkan orang bahagia. Kita datang bagi nasi goreng pagi-pagi dengan senyuman. Siapa tak makan lagi? "Kak, saya stres lah gaduh dengan laki malam tadi." Tak apa, kau gaduh sambung malam nanti. Ni kau makan dulu nasi goreng. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maknanya kita boleh memujuk. Akak ni ada je nak buat lawak. Saya tak jadi dah nak sedih. Jadi dengan nasi goreng kita, dengan kuih kari pap kita beli lebih sikit pagi-pagi, senyuman kita boleh menceriakan orang lain. Jadi sebenarnya tanpa kita sedar sudah dicatat itu sebagai amalan. Sahabat-sahabat tak susah mana pun. Walaupun muka kita tak lawa, muka kita garang, sahabat-sahabat belajar untuk senyum kerana dia boleh mengundang keceriaan orang lain. So macam ibu-ibu Masjid Al-Mukminun, kan tengoklah Ustazah petang ni nanti tengok cermin lama-lama, belajar. Kan. Jangan menyeringai. Itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, pelik dah orang. Dia tahu yang dia sebarkan itu adalah ilmu Tuhan untuk memastikan anak bangsanya tidak ketinggalan dalam semua bidang. So apa saja ilmu yang bermanfaat, tolong merasa semangat untuk kita sampaikan. Walaupun kita sedang dalam masalah. Bohong tak ada manusia yang tak ada masalah. Okey, semua orang ada ujian, semua orang ada masalah. Tapi besar mana masalah kita ketika kita berdepan dengan orang. Kita selalu berjumpa dengan kalimah, Ustazah Zai selalu sebut, biar hati sedang menangis tapi usahalah untuk keluar memberi senyuman. Ini satu perkara yang susah nak buat sahabat-sahabat. Tapi bila kita mujahadah, kita berjuang sungguh-sungguh, nak senyum, nak senyum, nak senyum. Tak payah masuk dalam tabung masjid RM1. Kan kita senyum dekat orang pun kita dipandang macam orang yang sedang bersedekah. Jadi orang kaya boleh buat, orang miskin pun boleh buat. Okey? Itu satu perkara yang mudah tapi sukarnya kita nak buat. Ada masalah sikit, susah nak senyum. Kita masalah dekat tempat kerja, balik rumah dengan suami, kita tak senyum sampai ke malam. Kan hidang makanan pun moncong je. Suami kata, "Marah kat aku ke? Abang diam boleh tak? Bukan marah kat abang, marah kat bos." Bos ada ke dalam rumah ni? Tak ada. Tapi kat rumah kita tetap masam lagi. Sahabat-sahabat, pelik sungguh ni. Sebab tu macam mana kita boleh jadi seorang ketua yang baik. Anak-anak murid saya pencen guru besar ramai kan. Ustazah antara tips kejayaan dia lah. Antara dia share, dia kata pernah dulu ketua akak cakap dengan akak, macam mana pun kita nak jadi orang yang hebat, masalah yang banyak dekat pejabat tu, keluar je daripada pagar sekolah. Ni pencen pengetua, pencen guru yang hebat-hebat ni sahabat. Keluar daripada sekolah, dia kata sangkutkan masalah dalam sekolah tu dekat pagar sekolah. Jangan bawa balik ke rumah. Akak sampai dah latih diri, bila akak keluar je akak toleh pagar. Aku sangkutkan kau dekat pagar sekolah ni. Balik otak dia kosong. Tak nak bawa hal sekolah dekat rumah. Tu Masya Allah hebat akak. Kat rumah kita ibu Ustazah, kat rumah kita isteri kepada suami kita. Oh patutlah dia boleh jadi orang yang hebat. So ingat mudah ke sahabat-sahabat kita nak twist kepala kita sampai macam tu sekali. Cara yang boleh paling tepat adalah kita berani dan mampu kawal emosi kita. Siapa orang yang mampu kawal emosi? Yang menggunakan akalnya, yang ada ilmu walaupun satu, yang satu itu diamalkan. Dan sudah pasti keimanan hatinya disangkutkan kepada Allah semata-mata. Bukan mudah tapi kita boleh buat insya-Allah. Sesungguhnya siapa pun kita hari ini, ia bermula dari seorang guru yang mengajarkan kita membaca dan menulis. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat muslimin muslimat, usah pernah berbangga dengan apa yang kita ada hari ini. Hatta kita pandai membaca, kita pandai menulis, kita dah sampai level lebih hebat, gaji kita lebih besar daripada gajinya seorang guru. Tapi kalau kita mampu mencantum silaturahim ukhuwah dengan mereka, kita dapat tahu bekas-bekas cikgu yang mengajarkan kita daripada sekolah rendah dulu, dengar sakitnya boleh kita ziarah, tanya khabar.
Okay, tanya khabarnya, kebetulan kita lalu dekat tempat dia, ziarah dia, sebab tidak akan jadi kita yang pandai, yang hebat hari ni tanpa kita belajar daripada mereka. Subhanallah, terlalu banyak sungguh jasa guru kepada kita. Macam mana ibu-ibu mengakui tak? Sebab yang paling hebat dulu guru saya pernah berpesan, setiap kali kita membaca Fatihah untuk mulakan kalamullah, baca Al-Quran, tolong niat hadiahkan Fatihah itu kepada guru yang mula-mula mengajar kita alif bata dulu. Ibu-ibu boleh ingat tak siapa yang mengajar kita alif bata mula-mula dulu? Bila kita flashback balik, arwah atuk saya, Ustazah. Kan ada orang lebih dahsyat, suami saya, Ustazah, mengajar saya alif bata. Saya kahwin dengan dia, saya langsung tak pandai mengaji. Sekarang suami tu arwah dah. Semoga saya baca Quran walaupun masih merangkak-rangkak ni, pahala sampai kepada dia. Sebab kita takkan boleh berlari tanpa kita bertatih terlebih dahulu. Kat mana kita bertatih mengenal huruf. Jadi guru tadika kita tu jasanya lebih besar daripada guru yang mengajar kita di peringkat universiti. Ibarat macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu di kalangan pembaca buku ini mesti terdetik di hati. Habis tu aku yang bukan guru ini bagaimana untuk ke syurga Tuhan? Dah mula dah yang mendengar hari ni dalam kepala, untungnya jadi Ustazah Zai. Hari-hari mengajar. Hari ni saja berapa kelas dah. Kan ada ramai orang yang cakap macam tu. Jadi kita senyum je lah sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab hanya kita yang tahu apa amalan kita, bagaimana hati kita ketika menyampaikan. Dan saya sendiri secara peribadi selalu rindu macam mana caranya ibu saya yang mendakwa tak pernah pergi sekolah, belajar tak tinggi, tapi asal jumpa orang asyik nak cakap benda baik je. Kadang benda yang berulang sama. Sepupu-sepupu kalau jumpa, tahu dah kalau jumpa mak engkau ni mesti cakap benda ini je lah. Kan? Benda apa? Kalau pergi rumah orang tu jangan lupa bawa oleh-oleh. Tak apa, sikit pun tak apa. Kalau pergi masa dapat gaji, beli lebih sikit 3 biji buah apple. Kalau waktu tak gaji tu goreng cekodok ke apa, bawa pergi rumah orang. Itu adab. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada je benda dia nak cakap. Jumpa kawan-kawan masjid pun macam tu. Kan rindu arwah mak kau, ada je benda dia nak cakap. Walaupun benda tu tak ada kita mengaji kat universiti. Baru terfikir, anak-anak tu kita yang tolong dia dengan doa. Kita ni minta tolong dengan Allah. Jadi mak-mak selalu kata, kita sibuk-sibuk kan anak kita berbangga dengan anak kita nak jawab periksa. Macam manalah anak-anak kita ke asrama. Jangan disebutkan, dicakapkan saja. Kita tengah malam pun walaupun tak nak ambil periksa, mak selalu cakap macam tu dengan kawan-kawan dia. Kita pun kena bangun tengah malam juga. Kita minta tolong dengan Allah. Anak daripada asrama telefon, mak tolong besok paper yang paling susah, mak tolong doa. Nanti mak saya jawab, kau tak payah cakap lah minta doa. Mak tengah goreng ikan pun nampak muka kau. Faham tak maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita bila dah besar ni faham kenapa dia kata nampak apa saja teringat kita. Maknanya ingatan itu adalah doa. So dia pesan kepada semua ibu-ibu, jangan doakan anak hanya ketika hantar ke asrama. Jangan doakan anak ketika hanya berada atas sejadah. Nampak anak-anak orang lain sedang bermain-main depan rumah kita. Ada doa untuk anak-anak itu, ada doa untuk anak-anak kita. Sebab tu ibu-ibu yang menangis kematian anak-anak masa kecil, dia boleh mengalir air mata nampak anak-anak yang sebaya dengan usia almarhum anak-anaknya. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi dia akan ikhlas mendoakan anak-anak orang lain. Kalau anak saya masih ada Ustazah, bersatulah. Mesti dia pun dah darjah 5 tahun depan nak ambil UPSR. Dia teringat. So rupa-rupanya Allah uji dia kehilangan, barulah ikhlas hatinya untuk mendoakan tak mesti anaknya. Tapi anak-anak orang lain pun didoakan. Jadi kualiti hati yang macam ni yang dipandang Allah. Okey? Kalau kita hanya bila anak nak UPSR baru kita sibuk tunggu dekat pagar sekolah. Bukan pagar sekolah, surau sekolah. Cikgu-cikgu kata, ibu ayah boleh bersurai, kita dah habis solat hajat, dah baca Yasin. Tak apa cikgu, saya nak duduk kat surau, nak baca surah Al-Kahfi pula. Cikgunya pening. Ustazah, ada ke amalan yang baca surah Al-Kahfi hari Selasa? Sebab hari ni paper matematik, susah. Jadi mak-mak tu penuh dekat surau. Pakat baca surah Al-Kahfi, surah Ad-Dukhan, segala surah. Cuba tanya mereka, setahun amal tak surah Al-Kahfi tiap malam Jumaat atau pagi Jumaat? Tak buat Ustazah, kecuali anak di UPSR tiap-tiap hari. Faham ke tak faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita rasa nak minta tolong dengan Allah saat betul-betul kita perlukan pertolongan, sedangkan setiap helaan nafas kita sedang ditolong oleh Allah. Faham? Jangan hanya mencari Allah saat susah,
Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, masa kita sedang senang bersantai-santai mencari Allah, saat kita susah, tak perlu bersusah payah sangat. Allah yang berlari mendapatkan kita. Saya selalu nak mengajak orang faham macam tu, supaya saban hari amalan Jumaat kita apa, setiap malam walaupun hanya 2 rakaat tahajud, buat istiqamah, jangan tinggal. Ini masa kita betul-betul perlu, sampai bengkak-bengkak kaki kita solat, bengkak-bengkak mata kita menangis dalam sujud. Tapi waktu lain kita tak teringat pun nak berpaut dengan Allah. Kita tak malu ke dengan Allah? Okay? Allah kata, aku ni wujud masa kau tengah susah saja ke? Allah tu Al-Hayyu. Wujudnya Allah tu hidup selama-lamanya, takkan mati-mati. Tapi berapa ramai kita yang sedang menipu diri sendiri. Kita rasa Allah tu wujud saat susahnya kita saja. Minta maaf saya kena sebut benda ni, sebab terlalu ramai. Kadang-kadang kawan-kawan saya dekat sekolah tu lah, kadang-kadang bila waktu yang tak UPSR, anak tu guard yang jaga sampai pukul 7 malam tak ambil-ambil lagi. Guard pun ada kerja juga nak balik. Kan sibuk kerja. Sahabat-sahabat hantar anak dekat pengasuh, sekejap-sekejap, Kak minta maaf ya, Ustazah kita pun ada kerja kita juga. Dia balik kerja boleh nak pergi shopping dulu, buat urusan itu ini. Anak tu dah seharian ditinggal. Kan kita kata paling lewat pukul 6 petang ya ambil anak. Tak apa, bayar berapa pun saya sanggup. Bukan masalah bayar berapa. Kita nak maghrib ni nak pergi surau, nak berjemaah dekat surau. Akak kat mana tu? Saya singgah ni Ustazah, ziarah kawan. Lepas tu dia bawa minum-minum semua. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita biasa jaga anak orang. Bukan tak ikhlas sebab tak pernah lagi charge lebih 1 jam sekian-sekian, tak pernah. Tapi tolong hormat orang lain. Okay, sebab kita ada masa untuk kita beribadah, untuk kita ke surau, masjid, hotline yang memang tugas kita, kita jaga sungguh-sungguh. Jadi jangan pernah bila kita rasa kita bayar, tak apa Ustazah letak je situ, Ustazah naik atas pun tak apa. Kan saya bayar lebih tu, bukan masalah bayar. Orang yang beramanah, dia takkan tinggalkan anak orang tu seorang-seorang. Itu kita punya rasa tanggungjawab sahabat-sahabat muslimat. Kan sebab apa? Sebab kita tak nak lah kalau kita ditinggalkan seorang-seorang budak kecil. Kita duduk diam-diam dalam bilik kita, mestilah dia rasa tak seronok dekat bawah tu. Macam tu. Jadi kita akan tunggu, ajak dia solat sama-sama. Waktu kita makan sama-sama. Tak apalah ustaz seorang lah pergi masjid, Ustazah tak pergi masjid sebab jaga kamu. Kata pukul 7, pukul 9 malam baru ambil. Lagi kita bahagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lagi dia buat susah orang lain. Manusia macam ni, percayalah Allah takkan beri senang pada dia. Cuba ada rasa kita tak nak susahkan orang lain. Mungkin kita dipertemukan dengan orang yang baik-baik, tak menyumpah seranah. Tapi siapa yang sedang memandang kita? Tuhan kita tak pernah buta. Tolong rasa Tuhan tak pernah buta. Sebesar zarah kebaikan, Allah akan balas baik. Sebesar zarah kejahatan, Allah akan pulangkan jahat itu kepada diri kita. Jadi kenapa dalam hidup kita rasa resah, gelisah, susah? Sebab rupanya kita selalu bikin susah pada orang lain. Cuba hidup ni rasa nak menyenangkan orang, memberi kesenangan pada orang lain, memudahkan urusan orang lain. Percayalah banyak urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah. Ini antara contoh sahabat-sahabat supaya kita boleh berfikir apa kehidupan kita. Bukan susah mana pun sebenarnya nak menjadikan angan-angan kefirdausi itu sebagai kenyataan. Saudara-saudaraku yang disayang kerana Allah, syurga itu seluas langit dan bumi. Bahkan lebih luas lagi. Hadiah Allah kepada hamba-Nya yang taat. Taat maksudnya, sahabat-sahabat Masjid Al-Mu'minun ingat lagi pertemuan yang lepas ketika kita cerita tentang taat pada suami, dia tidak akan berlaku macam mana nak sebut, bulan lepas lah kita sebut bahawa orang yang taat Allah, cintakan Allah, jujur dan setia dengan Allah, insya-Allah akan melahirkan ketaatan, jujur, setia, cinta dan sayang kepada pasangannya. Bila mana bermula dia sudah tidak jujur, setia dan cinta kepada Allah, maka orang ini dah mula tergelincir daripada landasan cinta sesama hamba Allah. Faham ya? Jadi kita nampak kenapa dulu jujur, setia, dia tak nampak orang lain, nampak saya je Ustazah. Kenapa sekarang? Percayalah dia dah mula menjauh dengan Tuhannya. Okay, bapak saya selalu je, mana budak ni lama dah tak datang, ada benda ni dia buat. Sepupu-sepupu kadang-kadang kan, anak-anak angkat dia, ada benda dia buat ni. Ni budak-budak muda ni kalau dah tak dekat dengan orang tua ni mesti ada something ni. Tu bahasa mudanya lah. Okay, jadi maksud nak sebut
Allah pencipta kita jauh lebih lagi. Aku dah lama tak mendengar dia meratap rayu dengan aku. Dah lama tak mendengar suara rintihan dia. Kemana dia? Rupa-rupanya dia sudah bermasalah dengan Tuhannya. Orang yang bermasalah dengan Tuhannya sudah pasti dia akan bikin masalah atau didatangi masalah sesama hamba-hamba Allah, yakni itulah manusia. Apa punca? Sebab dia sudah mencari masalah dengan Tuhannya. Sahabat-sahabat, tolong perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tolong kembali kepada Allah saat kita hidup. Lately ni saya ulang benda ni. Tolong kembali kepada Allah saat kita hidup. Sebab kita akan kembali kepada Allah saat kita mati. Dan kembalinya saat itu sudah tidak ada makna lagi. Hanya membawa bekalan yang benar-benar diterima oleh Allah. Tiba-tiba bila dihitung, dihisap, masuk dalam liang lahat, kita tak boleh menjawab segala soalan-soalan yang ditanya oleh Munkar dan Nakir, penyesalan datang. Tapi bila orang kembali kepada Tuhannya saat hidup, penyesalan yang berlaku saat itu adalah satu anugerah yang paling indah. Menangislah dalam sujudmu. Ketuklah arasy Allah dengan suasana kita meratap rayu dengan Allah. Sahabat-sahabat, itulah suara taubat yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Saat kita meratap, meraung di alam barzah, tak ada siapa pun yang nak balik bertemu dengan kita membawa rahmat kasih sayang Allah. Sebab kita balik kepada Allah saat mati, bukan kita balik kepada Allah saat hidup. Faham ya? Kalau Ustazah bercakap dengan budak-budak tadika tak faham apa maksud balik kepada Allah saat hidup ni Ustazah? Baik, kita tengok. Taat maksudnya walau apa pun kerjaya kita hari ini, matlamat kita adalah untuk memberi manfaat sesama manusia. Apa saja. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bekerjaya sebagai apa pun, perhatikan tujuan kita adalah untuk memberi manfaat sesama manusia, dan kita tahu memberi manfaat sesama manusia itu adalah satu perkara yang Nabi pernah sebut. Khairukum, siapa yang terbaik di kalangan kamu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. So itu dikira ibadah. Nampak macam susah, tapi kerjaya apa? Okey, kita setakat jaga kaunter, jaga pondok guard dekat sekolah. Kita nampak sebahagian orang macam memperlekeh kerja tu. Tapi tak ada guard tu, siapa nak tolong anak kita untuk lintas jalan. Jumpa bapak dia dekat seberang jalan. Masya Allah, dia buat kerja dia dengan sungguh-sungguh. Anda tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Percayalah. Okay? Dia duduk di atas tahta. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia tak menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Bahkan orang rasa dia ni diktator yang sangat jahat, dahsyat. Menggunakan kuasa dia untuk menganiaya orang lain. Maka orang rasa susah memiliki ketua seperti itu. Kamu rasakan yang maha kuasa akan mendatangkan rasa takut luar biasa kepadamu. Takut macam mana? Takut nak mati sebab dia tahu dalam keadaan dia berkuasa, dia dah menyalahgunakan kuasa dia. Bukankah lebih baik berada di tahta yang paling bawah tetapi dijulang dipuji selepas kematian? Susah dah kita tak ada pakcik guard yang beramanah tu. Subhanallah, sahabat-sahabat. Walaupun kita bukan guru, kita masih boleh berkongsi ilmu. Ni yang tadi kata Ustazah senanglah boleh menyampaikan ilmu itu, ilmu ini. Kami ni bukan guru. Tengok perenggan ni kata, walaupun kita bukan guru, kita masih boleh berkongsi ilmu. Ada di kalangan kita pandai menjahit, usah kedekut dengan ilmu jahitan. Macam ibu-ibu Masjid Mukminun Subang, Ustazah saya belajar kursus dulu 3,000 tahu 3 hari kan. Kenapa nak ajar orang lain pula? Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Saya senyum je bila orang macam ni. Kan? Tolong bagi resipi sikit Kak, secret resipi. Nak tahu belajar sendiri. Kau main lagi sahabat-sahabat. Cuba kita bagi sungguh. Kan? Sebenarnya kita tak boleh tiru semangat dia. Kita tak boleh tiru sahabat-sahabat berapa nilai kasih sayang yang diberi pada orang lain. Bagi je. Kalau kita bagi resipi kan, kalau kita kata tak apa akak bagi resipi kau buat lah. Kan contoh saya buat apa ya, tabung umrah amanah saham akhirat RM1 tu kan. Saya tergelak je bila orang kata, Ustazah ada orang dekat tempat tu dia tiru apa yang Ustazah buat tu. Lah baguslah. Sebab apa bagus sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kenapa dia tiru? Sebab dia kumpul seorang RM1 ahli karyah dia boleh bayar yuran tahfiz anak yatim hujung kampung. Masya Allah. Dia tiru daripada Ustazah. Memang saya cakap macam tu suruh tiru pun. Tapi dia tak join Ustazah punya. Dah kenapa tak ada kewajipan join yang Ustazah punya pun. Subhanallah, bertebaran. Hatta pembinaan Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Pusat Pendidikan Ar-Riayah
Di bawah Masya Allah Habib Ali Zainal Abidin kan, ketika mula-mula dilancarkan, sahabat-sahabat, pengelola tu dia jumpa saya, Ustazah kami dapat idea sehari RM1 ni daripada tabung Ustazah. Ustazah okey ke? Lah okey. Walaupun saya tak ada dalam pendidikan ni, sahabat-sahabat, dalam komiti pembangunan ni, saya rasa macam subhanallah, rupanya Ustazah dengan sehari RM1 ni Masya Allah banyak kesan dia. Dan kami juga ambil daripada muslimat, melebur emas, sahabat-sahabat dirahmati Allah, emas-emas yang ditinggalkan, yang kita dah tak pakai, simpan buat apa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagi sahabat-sahabat di Al-Mukminun Subang yang belum tahu, saya kematian pula dah apa, jiran saya terbakar rumah, pagi tadi baru buat gotong royong, Masya Allah, terbakar rumah. Dan antara yang bila dah berakhir ni, benda yang paling kita macam boleh gelak lah kan, orang dah hilang sedih, tak ada dah hilang seterusnya, tapi bila jiran-jiran datang, dia kata, Ustazah tengok cincin jari akak. Saya tengok, ada cincin satu, tapi hitam kan kak? Memanglah Ustazah dah terbakar. Cincin ni Ustazah hadiah hari jadi terakhir, tahun lepas baru dapat Ustazah. Kan tak kenapa malam tu pula saya nak buka, selalu saya pakai. Buka, dia ingatlah letak dekat almari, dekat hall rumah dia tu. Kan? Lepas tu suami ni balik dah tak ada apa boleh diselamatkan, dia duduk almari yang setinggi tu, sahabat-sahabat, tinggal separuh je. Tinggal paras lutut je. Kan barang semua dah pecah, dah habis. Lepas tu dia duduk, dia kata, dia baca istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bohonglah kalau tak sedih. Nampak ada surah Yasin yang dah terbakar tepi-tepi dia, tapi nampak warna putih tulisan surah Yasin tu. Dia angkat, alihkan, rupanya cincin tu duduk bawah keratan surah Yasin tu. Jadi dia kata, sebab dia ingat letak dekat almari ni, jadi ada cincin tu kat situ. So saya kata, habis tu semalam jumpa-jumpa buat apa Ji? Apa lagi sarung cincin lah, dia kata kan. Subhanallah, itu saja. Dan dia pergi dekat tepi, Masya Allah, dia jumpa satu gelang. Hak lain dah tak tahu letak mana Ustazah. Sebab yang ni memang ingat malam tadi buka letak kat situ. Saya kata kalau Allah kata masih rezeki, tetap masih boleh kita jumpa, masih kita boleh pakai. Walaupun duduk di bawah, habis dah sahabat-sahabat dirahmati Allah, hitam habis dah. Allahu Akbar. Jadi kita nak sebutkan itulah musibah orang Subang dekat dengan kejadian banjir Shah Alam, Puchong kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tengok sendiri dengan mata kita betapa bila ditimpa musibah, harta sebenarnya menjadi sampah. Belum lagi jadi jenazah. Seluruh harta kita tak boleh bawa balik pun. Mati ke alam barzah tu tak boleh bawa balik. Sedangkan ketika kita hidup ni, kita tinggalkan segala. Silaturahim kita terlupa, pendidikan agama anak-anak kita terlupa, terabai segala semata-mata nak mengumpul harta. Bila Allah datangkan musibah, baru kita kembali kepada dia. Bukankah sebenarnya di sebalik musibah itu ada hikmah, jalan-jalan untuk kita balik kepada Allah saat kita hidup. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, ilmu yang saya sebut ni ilmu apa saja. Jangan pernah bakhil, jangan pernah kedekut. Okay? Kalau kita rasakan ia memberi manfaat kepada diri kita, sudah pasti ia juga memberi manfaat kepada orang lain. So kenapa kita tak nak kongsikan? Masuk syurga Allah yang paling susah dengan jalan seorang-seorang. Tapi insya-Allah mudah nak masuk syurga dengan kita buat kerja secara bekerjasama, bersama-sama. Sebarkan, tebarkan kebaikan. Subhanallah. Ada di antara kita yang pandai memasak dan menjadi kaya dengan kepakarannya memasak. Kan ada orang kaya, pandemik ni mengajar. Keluarlah pula roti jala jelita kan, macam-macam kan. Masya Allah, macam-macam kala ada sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita pun tiba 31 Ogos hari tu dah roti jala bendera Malaysia pun ada. Kan macam-macam. Jadi kita nak sebutkan mana datang idea macam ni. Kan tiba-tiba dia share kat Facebook untuk marketing. Orang tiru pula, tak payah sakit hati sahabat. Tiba-tiba lepas 3 bulan kita nampak mencanak naik perniagaan dia. Lepas setahun tiba-tiba merudum balik. Orang duk cari kita. Kenapa orang cari kita? Nanti orang kata, Kak, tak samalah dengan akak. Walaupun design dia sama, rasa dia sama. Tapi akak hantar tu dengan kasih sayang. Terasa sampai hati. Kotak dia tu akak siap ikat ribbon lagi. Kawan tu tak ada, rasa je sama. Sebab dia kan tiru resipi akak. Jadi orang tetap cari kita sebab orang tak boleh tiru semangat kita. Orang tak boleh tiru keikhlasan kita. Orang boleh tiru resipi kita,
kaedah cara kita mengikat kotak sebagainya, tapi orang tak boleh tiru keikhlasan kita. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? So jangan takut kalau kita jadi manusia yang ikhlas. Pertolongan Allah akan datang daripada pelbagai sudut tanpa kita jangka. Masya Allah. Namun kasihan kalau dia hanya kaya di atas dunia dan dia tidak berusaha untuk memastikan dirinya terus kaya di kampung akhirat yang berkekalan. Sebab tu pagi tadi saya menulis kat mana ya? Pagi tadi saya tulis tentang infak van DFU kot. Saya tulis. Kat mana ya? Saya tak ingat. Tapi bawah tu tiba-tiba je Ustazah tulis, jom misi menjadi jutawan akhirat. Lebih kurang macam itulah, sebab saya selalu sebut perkataan jutawan akhirat tu. Orang buat meniaga apa, MLM sebagainya kan, selalu ditekan. Apa hukum Ustazah pagi-pagi kita buka handphone je suruh menyeru nama sifu kita kan? Wang besar, wang besar. Boleh tak Ustazah macam tu? Saya nak komen, saya tak duduk dalam seminar tu, saya tak duduk dalam grup tu. Kan Tuhan kita tetap Allah. Kalau hati kita bertuhankan wang besar, memang dah jatuh syirik lah jawabnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak bagi kaya, nak bagi miskin, bukan semua itu. Nak bagi kaya, nak bagi miskin adalah Ar-Razzaq. Sifatnya Allah yang maha pemberi rezeki. Jadi balik kepada Allah. Jadi amalan-amalan yang macam mana? Jangan kita buat perkara-perkara yang boleh menarik duit. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita terlupa bagaimana untuk membelanjakan rezeki yang Allah bagi ke jalan-jalan Allah. Ini namanya infak yang menjadi satu payung besar. Di bawahnya ada zakat, di bawahnya ada wakaf, di bawahnya ada sedekah. Itu orang tanya, Ustazah orang-orang banjir ni layak tak terima zakat? Kan sahabat-sahabat, sedangkan dekat bank tu duit dia berlambat lagi. Oh hebat akak tahu duit orang tu dekat bank banyak ke sikit ke kan? Takkanlah tak banyak duit Ustazah. Kereta dia yang tenggelam sampai bumbung tu, kereta hebat tu. Itu bayar berapa tu sebulan? Subhanallah, hebat sahabat-sahabat. Sedangkan ada al-gharimin, asnaf yang ketika mereka dalam susah, mereka dalam musibah, sahabat-sahabat, kita boleh bantu mereka melalui wang zakat. Jadi kalau kita berkira-kira kita tak ikhlas hati, memang banyak lagi asnaf yang lain kita boleh bagi. So tak payahlah bagi kepada mereka ni atas nama zakat kalau hati kita tak ikhlas. So isunya kita bagi ke tidak. Bila kita bagi, jangan kita bersangka-sangka di hati. Nyesal pula aku bagi, rupanya duit dia dekat bank banyak tu. Kita raikan dia kerana apa? Kerana saudara kita sedang ditimpa susah. Orang yang merasa susah saat saudaranya susah, inilah orang yang akan dibahagiakan Allah. Orang yang saat gembiranya orang lain, dia turut merasa gembira, orang ni pasti akan terus-terusan digembirakan Allah. Siapa orang yang paling sakit jiwanya, nampak orang senang, dia yang susah. Ini orang yang paling sakit jiwanya. So jangan jadi manusia yang sakit jiwa. Kan? Kita jumpa sekretari kata, awak okey, sihat. Tapi hati dia tak tenteram. Kenapa? Rupanya sebab ada dendam, sebab ada benci, sebab ada hasad dengan orang. Selamanya kita tidak akan tenang. So buang rasa-rasa begitu. Macam mana nak melatih jiwa? Merasa seronok bila orang lain seronok. Merasa turut susah berduka bila orang lain susah. Rasakan, kita cuci hati dengan cara macam tu dan minta tolong dengan Allah. Bantu aku ya Allah untuk membuang segala sifat-sifat mazmumah yang bersarang di dalam diri aku. Itu saat jahil aku ya Allah. Sekarang aku tahu ada sebesar zarah benci dalam hati ni, aku tak layak syurga ya Allah. Bantu aku ya Allah. Kenapa aku nak benci dengan si Polan tu? Aku dah maafkan dia ya Allah, biar dia buat jahat ke aku, bantu aku untuk balas dengan kebaikan. Subhanallah sahabat, minta dengan Allah, barulah Allah permudahkan jalan-jalan yang kita nak tu. Jadi kita rasa kita macam boleh buat baik tanpa bantuan Allah. Ibu-ibu percaya tak yang hari ni masih banyak lagi kerusi kosong ni? Sebab hanya yang dipilih Allah saja yang sampai. Hanya yang dipilih Allah, tapi bukan untuk membongkakkan hati kita ni. Pandang kiri kanan, aku seorang je yang hebat ni, tu lorong aku ni aku seorang je datang. Hak lain tidak semua lah ni. Dah dia tengah dengar online ni sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Tak payah kita nak berbangga-bangga sebab Allah yang gerakkan kaki kita, Allah yang sihatkan. Saya nak start tadi nampak, belum habis baca lah ni, tapi nampak dekat WhatsApp tu, Ustazah kakak sipulan baru kena mild stroke. Ni rasa tanggungjawab kita sahabat-sahabat kan, belum baca lagi, takut baca nanti kacau mood pula nak kuliah.
Maknanya ada saja berita-berita, ya Allah, apa pula lah yang jadi macam tu. Sebab susahnya orang, kita turut merasa susah. Kasih sayang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah akan memudahkan kita ke syurga. Sebab tu tugas Nabi yang paling utama kalau kita perasan, mencantumkan silaturahim, mencantumkan ukhuwah. Sahabat-sahabat daripada Mekah mengikut Nabi SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Ansar bantu seadanya apa yang orang-orang Muhajirin perlukan. Ketika itu dibolehkan, hatta yang tak ada isteri diberikan isterinya. Jangan buat sekarang pula, Ustazah mangsa banjir boleh bagi isteri saya tak gemar dah ni bagi isteri saya kat dia, isteri dia tenggelam dah. Astaghfirullahalazim, Haji, jangan buat. Tu Nabi buat tu dulu Ustazah kan. Pelik-pelik, berguru dengan siapa lah, ni pelik-pelik. Kalau boleh bagi, syok juga Ustazah. Saya rasa macam nak tukar isteri dah sejak wedding anniversary ke-40 ni. Itu masalah tu muslimat. Okey, kita perhatikan lagi. Allahu Akbar. Dia lain dah yang Kak Rozi sebelum PKP dengan lepas PKP cara Ustazah Zain ngajar, sebab akibat bercakap dengan dinding lama sangat sahabat-sahabat. Jadi bila dia balik dekat pentas ceramah ni dah lupa dah sikit ada adab dia. Tapi nak cerita jugalah sebab apa? Sebab kita takkan merasakan itu adalah teguran Allah untuk kita. Sahabat-sahabat, kalau kita rasa alamak Ustazah ni terasa aku, banyak orang cakap macam tu. Jadi terasa itu sebenarnya perkara yang harus kita syukuri kerana itulah hidayah. Ada orang cakap lah hayya ala solah sebelah masjid, masa itulah dia baru nak start basuh kereta, maghrib-maghrib sahabat. Tak ada rasa bersalah. Allahu Akbar. Kan haji-haji datang naik motor, pakai jubah, pakai kain plekat. Jom kita pergi surau. Pergi dulu aku baru nak start cuci kereta. Tak rasa bersalah. Subhanallah sahabat-sahabat, mana rasa itu? Kita kalau boleh, kalau kita tak pergi masjid pun nak masuk dalam rumah jadi imam pada isteri kita, pada anak-anak kita. Allah tahu hari ni aku tak sempat sungguh nak pergi masjid ni. Nyorok dulu sahabat-sahabat. Malu dengan Allah, malu dengan hamba-hamba Allah. Ini siap bermaksiat, dia tunjuk depan orang ramai. Kan? Ada aku kisah ni, walaku ni Facebook aku, siapa nak tegur kan? Suka hati akulah. Ini manusia bongkak. Okay, jadi jangan sampai kita dibegitukan, dimatikan hati kita daripada rasa takut dan rasa malu dengan Allah. Allahu Akbar. Mari kita perhatikan berapa ramai yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bidang jahitan atau masakan, amat bakhil untuk berkongsi ilmu tentang kepakarannya. Katanya dia pernah dianiaya dan dizalimi oleh sahabat sendiri. Ini biasa sahabat-sahabat. Kan, berkongsi ilmu tentang kepakarannya, kemudian kawan itu buat perniagaan lain, mencuri segala ideanya. Dia menjadi kaya, bahkan kita terus miskin. Allahu Akbar. Berlaku tak sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Biasa je ni. So kita rasa kita macam dianiaya. Sabar dulu. Benarlah ujianmu datang dari pelbagai arah. Macam-macam cara dan kelainan bentuk ujian. Duhai hati, cuba positif. Kita pandang di satu sisi. Kan, pandang satu sisi. Alhamdulillah, walaupun aku belum kaya, sekurang-kurangnya aku telah menjadi asbab seseorang untuk menjadi kaya. Faham tak sahabat-sahabat? Orang tu tiru resipi kita, yang kaya dia. Yang jatuh merudum miskin kita pula. Kan, dia tiru saya punya Ustazah, design saya kena tiru. Saya letih lah sahabat-sahabat nak menjawab. Ustazah, apa hukum kita beli Siti Khadijah Vietnam? Kan, apa tu saya tak faham. Tu yang saya hadiah ke Ustazah tu bukan Siti Khadijah sebenar, tu Siti Khadijah Vietnam. Kenapa cakap ke Ustazah? Ustazah tak tahu pun Siti Khadijah Vietnam ke ori ke tak ori ke sahabat-sahabat. Mana Ustazah tahu? Dia tanya pula hukum kat kita. Puaslah kita rujuk dekat sahabat-sahabat lain yang dalam kepakaran bidangnya itu kan. Muslimat dirahmati Allah. Tanya hati kita ketika kita berbuat tu bagaimana. Dan orang tu ada tak dia bagi kan? Macam mana kalau Ustazah sebagai penulis dulu masa Ustazah dengan PTS kita dah ada sign agreement. Orang ramai pula yang gelak Ustazah cakap telekong Khadijah Vietnam. Kan sahabat-sahabat. Memang ramai yang buat macam tu. Kan? Itu je yang Ustazah saya mampu RM25. Kalau RM250 mana saya nak mampu. Jangan quote pula video Ustazah ni pergi hantar dekat Siti Khadijah. Habis bisnes dia lagi. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut, kita tahu tak kita buat benda yang salah. Kalau dah dinyatakan, dah ada sidang medianya, tak izin, saya tak halalkan. Contoh kan, ini adalah desain kami sahaja, muslimat. Kalau kita curi tanpa izin mereka, tanpa kita jadi ejen orang bawahan mereka, sebenarnya muslimat dirahmati Allah, kita telah melakukan satu dosa.
Jadi kalau kita nak tiru, mukanya sama, coraknya sama, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada satu yang kita kata dah ini tak tiru, macam sama tapi lain sikit je ustazah. Kan? Tetap jujur pada diri siapa kita sebenarnya. Kalau memang ada niat menipu, maka menipu itulah yang dosa. Desain sama, sahabat-sahabat dirahmati Allah itu perkara biasa. Faham maksud saya? Tapi niat untuk menipu, niat untuk menzalimi, kita jual yang tak ori. Tiba-tiba kita bagi tahu orang ni yang ori ni. Saya ambil dekat Siti Khadijah. Padahal dia ambil dekat Vietnam, boleh jual RM25. Macam Ustazah Zain memang kena tipu sokmo lah sebab saya tak tahu mana yang ori, mana yang palsu. Alhamdulillah Ustazah tak pernah beli telekung, semua orang bagi kan. Jadi dia kata apa, sahabat-sahabat Ustazah dia yang ori saya bagi, tak. Yang ni saya bagi kat Ustazah, saya balik daripada Vietnam. Tapi sama macam telekung Siti Khadijah. Kak apa bezanya saya pakai sama je. Bila orang bagi yang ori ke tak ori, asalkan kita boleh pakai solat, muslimat dirahmati Allah, tutup aurat sempurna, okey je. Tapi memang ada orang yang boleh kenal. Ori tak ori tu dia boleh kenal. Saya rasa macam tambah stres je kalau kita dapat sesuatu kita belik kan. Lepas tu ada satu scanner pula, ori ke tak ori ni kan. Adakah itu syarat untuk mengesahkan solat kita? Orang bagi pakai je lah. Suka pakai. Tak suka kita hadiah atas hadiah. Saya tak pakailah colour hijau merelit macam ni, saya tak pakailah. Ada kawan yang suka colour hijau. Kak, ni ada orang bagi saya tak suka colour hijau. Saya suka colour merah je. Kak, pakai yang hijau ni solat supaya orang lain yang bagi kat saya tu dapat pahala. Jangan buang buat lap kaki pula, amboi kayangan sungguh. Telekong colour hijau tu buat alas kaki, sahabat-sahabat melampau kita ni. Tak menghargai sama sekali. Okay? Jadi berhati-hati kat situ. Walaupun aku belum kaya, sekurang-kurangnya aku telah menjadi asbab seseorang untuk menjadi kaya. Masya Allah. Inilah namanya memberi manfaat kepada orang lain. Terus bersihkan hati, sangka baik dengan Allah, doakan rakan kita itu dalam kebaikan. Senangnya Ustazah tulis, senangnya Ustazah cakap, yang sakit tu saya tahu Ustazah. Kan jawab lagi sahabat-sahabat. Selagi mana kita dalam sakit hati tu memang kita takkan habis lah. Tidak ada titik noktahnya, tak ada. Jadi saya nak tolong akak macam mana lagi? Soalnya di sini. Cuba semua benda sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Selama aku berjiran dengan dia, aku memang tak pernah tolong apa pun. Tiba-tiba hari ni dia curi resipi aku. Dia jual satu taman ni. Padanlah muka aku, malas sangat. Ada resipi sedap-sedap tapi aku malas nak buat. Kan ada sahabat-sahabat dengan jiran saya tu pun saya boleh bergurau. Ustazah cuba tengok Ustazah. Periuk Nokza tu dalam kotak lagi baru beli Ustazah, tak sempat pakai. Kan apa cara kita nak gurau dengan dia sahabat-sahabat? Tak apa, Kak, Allah sayang. Tu Nokza yang boleh bawa ke syurga, insya-Allah rumah akak terbakar ni. Sebab apa? Akak kan orang sibuk macam saya juga. Kalau ada belum tentu lagi masak kan. Kik betul juga Ustazah. Yang ada kat rumah tu tapi tak dipakai, nanti Nokzanya datang. Kenapa beli aku RM800 tapi tak masak pun? Baik RM800 tu kau bawa masuk dalam tabung Masjid Al-Mu'minun. Kan? Bila saya sebut macam ni, alamak Ustazah jenuh kita nak menjawab depan Allah. Semua Allah akan tanya. Harta benda kat rumah tu semua Allah akan tanya. Saya belajar banyak daripada mangsa-mangsa banjir. Comel aja sahabat-sahabat. Ustazah cuba tengok meja makan akak tu Ustazah. Kan? Kenapa Kak? Meja lipat je tu. Nanti kalau banjir lagi senang, lipat je bawa naik atas. Tak ada dah yang berat-berat Ustazah. Nangis tengok hari tu. Tapi kita nak buat macam mana? Boleh juga makan berdua-duaan juga. Anak dah besar-besar, dah ada rumah sendiri Ustazah. Jadi akak berdua je dengan abang tu, kawasan ni rasa macam kalau hujan lebat sikit memang mudah masuk air. Jadinya saya beli macam tu je lah meja. Boleh Kak makan. Masak apa pagi tadi? Masak masa tu dia masak ikan temenung, masak lemak kuning. Oh sedapnya sahabat-sahabat kan. Jadi dia kata makan sedap, bertambah lagi. Oh meja mahal ke meja murah makan bertambah juga. Ada kita makan meja mahal, sahabat-sahabat dirahmati Allah, makannya jadi sikit. Kan tak payah tambah bang, beli meja ni mahal, duit kita habis beli kat meja ni 20 tahun dulu kan. Tak ada. Sama je muslimat dirahmati Allah. Ternyata selama ini kita hidup hanya memenuhkan syahwat hawa nafsu kita sendiri. Betul tak? Okay, apa sahaja bila dah kehilangan baru kita rasa Masya Allah Tuhan. Ternyata kita boleh hidup dengan seadanya. Patutlah dulu mereka merebut syurga, si kaya raya bernama Abu Bakar tidak menggunakan kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri. Baru kita faham. Sebenarnya mereka boleh hidup je pun.
Patut dalam kitab Latahzan tu maksud kekayaan apa? Yang mempunyai 1 botol air mineral dengan 1 potong roti. Itu dah dikira kaya kerana dia tidak akan kebuluran. Tapi kita merasa kaya dengan lauk dah 4 jenis, tambah lagi 1 jenis, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi akhirnya kita buang. Kita menjadi saudara-saudara iblis. Allahu Akbar. So musibah untuk menundukkan hati kita. Jangan pernah berkeluh kesah dengan musibah sebelum kita mengambil ibrah akan musibah. Berlaku kepada orang lain tapi yang terbuka hati mungkin kita. Jadi yang ditimpa musibah Allah sedang angkat darjat. Kamu ditimpa musibah, harta benda kamu habis, hanyut, terbakar. Tapi kamu berkeluh kesah menyalah-nyalahkan Allah. Dah elok ditinggikan darjat oleh Allah, kamu pula yang turun ke bawah semula. Faham maksudnya? Okey, jadi bagaimana perjuangan kita yang paling besar adalah nak merebut tingginya darjat kita di sisi Allah. Pelbagai cara Allah boleh letakkan kita pada darjat yang tertinggi itu. Subhanallah. Dia kan rakan kita, mana tadi? Terus bersihkan hati, sangka baik dengan Allah. Doakan rakan kita itu dalam kebaikan. Dengan doa akan menghindar syaitan, terus membisik-bisikkan kejahatan dalam hati kita. Itu sebab kadang-kadang BFF boleh jadi musuh. BFF engkau saja. Kan rupa-rupanya dia tiru teknik engkau berniaga. Macam mana kita nak mendoakan kebaikan sahabat rezeki dia? Kalau itu rezeki aku, Allah takkan salah alamat hantar kepada dia. Mungkin cara usaha aku ni kurang bagus kot. Mungkin ikhlas hati aku ni kurang mantap kot. Kita cari sahabat-sahabat, pasti kita akan berjumpa. Dia kan rakan kita, sahabat kita. Bahkan terkadang dia adalah adik-beradik dan saudara kita. Sebab duit, berapa ramai orang putus hubungan adik-beradik. Sebab duit, berapa banyak orang putus saudara. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Ni dah seronok dah masing-masing. Dengar bunyi-bunyi macam Ramadan tahun ni kita boleh bertarawih penuh. Dengar bunyi-bunyi macam tahun ni kita boleh balik raya. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semogalah dah 2 tahun. Tapi saya Ustazah 2 tahun PKP ni saya memang menyampah dengan seorang tu. Jadi walaupun dah boleh balik raya, saya takkan balik. Saya akan halu orang kampung. Si Polan tu ada tak dekat rumah? Kan kalau dia ada, saya takkan balik. Dia cuti sampai bila? Sampai raya ke-4. Raya ke-5 aku sampai. Ni pelik manusia macam ni, sahabat, dia tak nak bertembung. Padahal dulu BFF, sepupu yang paling rapat. Ini berlaku boleh jadi musuh hanya kerana istilah duit. Subhanallah. Okay? Jadi berhati-hati. Kita tutup pada hari ini dengan perenggan yang terakhir pada muka surat 58. Tapi amat menyakitkan. Kita pujuk lagi hati. Terus sangka baik dengan Allah. Allah tidak pernah zalim. Mungkin ada suatu kezaliman yang pernah aku lakukan sebelum ini, maka Allah hantarkan peringatan. So bila kita terduduk, terjatuh, tertimpa musibah, datang ujian yang bertimpa-timpa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pandang zalimnya Allah. Pandang kita yang sentiasa menzalimi diri kita sendiri. Ya Allah, kalau ini boleh menjadi penghapus dosa. Sebab tu saya ziarah orang banjir, saya ziarah jiran yang kesusahan. Masih syukur kerana hidup kan Kak. Jiran saya tu sahabat dah lama dah tak drive kereta malam. Tiba-tiba malam tu dia rasa nak pergi ambil isteri dia dekat pejabat. Dia nak ambil isteri dekat pejabat. Anak-anak dia pelik. Mustahil lah dia pergi ambil. Mama dah lama dah sebab mata ada masalah. Okay, jadi tiba-tiba dia keluar. Dan litar pintas tu berlaku dekat main Swiss, dekat betul-betul pintu bawah lah. Jadi bayangkan kalau masa tu suasana itu selalunya dia berada dalam bilik. Dia keluar rumah dengan jeritan api daripada jiran-jiran, mesti dia dah tak jumpa jalan keluar dah. Tengok bagaimana cara Allah nak menyelamatkan. So saya kata masih banyak yang perlu disyukuri kerana tak ada yang kehilangan nyawa. Tak ada apa-apa kecederaan sehingga dia tak mampu beribadah kepada Allah. Betul dah Ustazah, betul. Masih lagi boleh bertaubat kepada Allah. Dan hari ni kejiranan kami sahabat-sahabat Allah macam pesta hari-hari. Kawan-kawan pencen dia, hatta kawan sekolah yang tahu dekat Facebook datang saling menziarah. Pagi tadi Ustaz balik daripada Gotong Royong, bang ramai yang dekat 40 orang ada abang rasa. Orang yang tak pernah nampak pun ada tolong. Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Itu rupa-rupanya Allah nak tegur kita. 2 tahun dah kita tidak bertetangga. Okay? Dengan adanya satu musibah, kita semuanya bekerjasama untuk memberi bantuan kesenangan. Masya Allah. Begitulah musibah banjir baru-baru ni. Kan begitu jugalah musibah betapa umrah dihalang baru-baru ni. Sebulan je sahabat-sahabat dah dapat dah berita baiknya semalam. Tapi dalam sebulan ni semua owner-owner travel boleh duduk satu meja.
berbincang macam mana nak bagi pulih semula, nak bagi baik semula. Oh dulu hok ni tak kawan dengan ni, hok ni tak kawan dengan ni. Lepas tu semua ahli-ahli politik depa jumpa, tak kira biru, oren, hijau, semua depa jumpa. Saya tukang gelak je, boleh jumpa pula. Dulu kata tak boleh jumpa. Yelah kita nak bagi depa bersuara kat parlimen. Ustazah tukang gelak je. Allah, engkau tak pernah merugikan kami ya Allah. Sebenarnya yang kau jentik kami adalah untuk kebaikan semata-mata. Faham ya sahabat-sahabat muslimat? Jadi semalam bila dah dapat pengumuman tu, Ustaz kata abang seronok sungguh lah yang sekarang ni. Seronok kat mana bang? Jadi geng dah dengan orang tu geng, orang ni geng. Sebab musibah tu rupa-rupanya menyatukan. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Okay, jadi kita nak sebut apa? Allah tidak pernah zalim. Mungkin ada suatu kezaliman yang pernah aku lakukan sebelum ini, maka Allah hantarkan peringatan. So selalu urut dada ibu-ibu dirahmati Allah. Bila kita dalam musibah, bila kita tak kuat, tolong bagi tahu, bercakap dengan hati kita sendiri. Ya Allah, andai ini boleh membuka luas pintu syurga-Mu untuk aku, maka kuatkan aku. Aku nak pulihkan rumah yang dah terbakar habis ni dalam sekelip mata, tak boleh. Kita bukan ada jin ajaib yang boleh gosok, tiba-tiba rumah kita terbina balik 2 tingkat siap. Tak ada sahabat-sahabat. Kita tak boleh patah balik ke belakang. Yang dah hancur kita nak sempurnakan semula. Lepas ni insya-Allah Allah gandakan rezeki yang luar biasa hebat kepada jiran saya, rumahnya cantik baru semula. Amin. Okay, kita tak tahu. Jadi maksudnya kita tak boleh buat sekelip mata. Jadi terima dulu, kita nak berperang macam mana? Kita kena pilih untuk berdamai dengan takdir itu, baru hati kita lapang, baru kita boleh kawal emosi kita. Masya Allah. Orang curi idea perniagaan kita dan lain-lainnya. Banyak sahabat-sahabat, biarlah. Kan? Cuba sebut sekali perkataan ni, biarlah. Cuba sebut. Kenapa saya suruh sebut? Susahnya nak sebut macam tu, betul tak? Susah bagi orang yang terkena. Tapi latih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan sebab tu kadang-kadang Ustazah Zai genggam ni, genggam. Ingat ngajar Latahzan tak genggam juga, genggam. Depan cermin, biarlah ya Allah. Takkan senang orang yang menyusahkan orang lain. Faham? Kan jadi lama-lama kita marah kalau nak tumbuk pun tumbuk cermin. Tapi Alhamdulillah tak ada yang pecah lagi lah setakat ni. Kalau kita tumbuk orang, kalau dia tak boleh balas pun sahabat-sahabat, kita tumbuk mak ayah orang. Anak-anak dia tak buat report polis ke, kita masuk penjara. Kan susah bertambah susah. Kalau anak-anak Darul Fawaz gaduh macam tu, Ustazah dia sepak kaki kita, kan? Kalau orang yang tak bagus, sepak balik kaki dia. Ni mak-mak yang kadang-kadang tak betul ajaran dia. Sepak balik kaki dia. Ibu-ibu tadi cikgu cubit kita, besok pergi sekolah cubit balik cikgu. Mak apa macam ni teruk berbenar sahabat-sahabat? Kalau Ustazah anak-anak bergaduh kat Darul Fawaz, siapa yang tendang kaki siapa tadi? Dia tendang kaki kita. Awak datang sini. Kan garang Ustazah. Datang sini. Awak tendang tangga ni. Kuat-kuat. Kan? Tak naklah Ustazah nanti kaki kita sakit. Tahu tak apa? Biar tangga tu yang sakit. Jangan kawan tu yang sakit. Kalau kawan tu sakit, dia masuk hospital, mak ayah dia datang, tangkap awak, bawa polis, awak sanggup? Tak nak, kita tak nak masuk penjara. Kalau rasa geram, masih nak baran je, pergi tumbuk tangga tu, tumbuk dinding tu. Tak naklah nanti tangan kita luka. Boleh fikir. Bagi dia peluang untuk berfikir. Jangan kita sahabat-sahabat masukkan dalam minda dia untuk balas dendam. So kalau dia tengok kehidupan mak ayah dia sikit-sikit nak balas dendam, inilah satu kerugian. Kita cakap anak kita jangan buat macam tu kat orang, kita kena buat baik. Tapi mak ayah dia dengar, dia tak bayar hutang kita bang. Kena ni depan anak-anak. Anak-anak jeling je. Itulah pelajaran sebenarnya. Okay? Dia hanya boleh mencuri idea kita. Kita dah sebut biarlah. Walaupun keras je bunyi dia tu kan. Dia hanya boleh mencuri idea kita. Dia tidak mungkin dapat mencuri semangat dan ilmu kita. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So kita belajar, kalau ada kawan-kawan kita yang mengadu macam tu, tolong bacakan muka surat ini kepada dia. Okey, sebab Ustazah Zai tulis ni hasil daripada aduan-aduan lah. Kadang-kadang mokcik-mokcik yang mengadu kan. Acik punya kuih koci resipi kena curi Ustazah, kan orang dah tak nak beli kat acik. Tak apa cik, biar je. Kita tengok berapa lama. Okey, jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang tenang dan menang itu pasti adalah orang yang sabar. Okey, moga kita mendapat manfaat pada pertemuan hari ini. InsyaAllah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah akan datang. Kak Rozi ke Kak Aida akan bagi tahu Ustazah lah. Kita sambung balik bab yang sama pada muka surat 59 insyaAllah. Okay, ampun maaf, kita tutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, kami menadah tangan menagih kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jangan Engkau lepaskan kami daripada pandangan rahmat-Mu walau dalam sekerdipan mata. Kami pohon ya Allah, lembutkan hati-hati kami yang keras ya Allah. Kau bantu kami untuk membunuh segala sifat-sifat mazmumah yang bersarang di dalam diri kami ya Allah. Bantu kami untuk menggantikannya dengan sifat-sifat mahmudah ya Allah, sifat-sifat yang Engkau puji. Andai Engkau mentakdirkan kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik ya Allah. Matikan kami dalam keadaan radiyatan mardiyah, kami redha bertemu dengan-Mu dan Engkau jauh lebih redha bertemu dengan kami ya Allah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera ya Allah. Satukan hati-hati kami, eratkan akan ikatannya, berkasih sayang kami semata-mata mengharapkan keredaan-Mu ya Allah. Kami bertemu dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga di atas muka bumi-Mu ini ya Allah. Ketika kami pulang ke kampung akhirat kelak, Engkau jumpakan kami di dalam jannah, yakni syurga yang sebenar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, maaf zahir batin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.